Salam sejahtera kepada Cikgu Josephine dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan kajian sejarah. Pernyataan masalah. Kekayaan hasil bumi telah menarik minat pelabur-pelabur asing datang ke Sabah. Jelaskan. Pengenalan. Sabah, negeri yang kedua terbesar di Malaysia, terletak di utara Pulau Borneo. Sabah meliputi kawasan seluas 7.2.500 km persegi dengan pantai sepanjang 14.400 km dengan Laut China Selatan terletak di pantai barat, Laut Sulu di sebelah timur laut dan Laut Celebes di sebelah selatan. Berdasarkan kepada penemuan arkeologi, Sabah telah diduduki oleh penghuni sekurang-kurangnya 28.000 tahun yang lalu. Islam sampai di Sabah menjelang akhir abad ke-5 dan ke-16 melalui perdagangan Arab dan India dan juga hasil dari pengembangan kerajaan Kesultanan Melayu Brunei. Orang-orang Eropah datang ke Sabah 2 abad kemudiannya. Dalam tahun 1775, Syarikat India Timur British membuka kawasan perdagangan di Pulau Balambangan. Bagaimanapun, Syarikat Perdagangan Borneo Utara British memerintah Sabah dari tahun 1881 hingga 1942 disebabkan faktor tarikan yang terdapat di Sabah. Perkara yang menarik pemodal asing ke Sabah. Kedudukan strategik berada di tengah-tengah laluan perdagangan di antara China dan Singapura, berhampiran dengan Pulau Palawan yang merupakan laluan maritim bagi kapal-kapal dagang untuk berlayar ke China dan Jepun. Penting dalam aktiviti perdagangan yang melibatkan Kepulauan Sulu hingga New Guinea dan Australia. Pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai barat dan timur Sabah merupakan pelabuhan semula jadi yang strategik. Kapal juga boleh berlabuh dengan selamat daripada tiupan angin monsun seperti pelabuhan utama termasuklah di Teluk Gaya. Kekayaan hasil bumi. Hasil ekonomi Sabah terutamanya sarang burung, sagu, rotan, kedah pecah, gamak dan sirup ikan hiu telah lama memasuki pasaran antarabangsa. Barang ini didagangkan oleh masyarakat tempatan dengan pedagang-pedagang asing yang datang ke Sabah. Salah satu hasil ekonomi terutama ialah sarang burung yang merupakan permintaan tinggi dalam pasaran China. Oleh itu, pedagang barang menjadikan sarang burung sebagai barang dagangan penting untuk dibawa ke China. Di kawasan dataran dan lembah pula, tanaman seperti indigo dan kapas hidup subur dan membolehkan pertanian komersial dijalankan dengan giat. Keadaan Sabah sebelum penguasaan Syarikat Borneo Utara British. Pulau Balambangan. Pada tahun 1763, Alexander Rambo yang membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu telah mengibarkan bendera di British di Pulau Balambangan yang menandakan pulau tersebut menjadi milik British. Namun begitu, penempatan British di sini menghadapi berbagai masalah termasuk serangan Lanun. British meninggalkan pulau ini pada bulan November 1805. James Brooke berusaha meluaskan daerah kekuasaan dengan mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei berhubung dengan Pulau Labuan. Sultan Brunei menyerahkan Labuan kepada pihak British melalui perjanjian pada 18 Disember 1846 dan pihak British bertanggungjawab melepaskan Lanun di kawasan tersebut serta melindungi perdagangan. James Brooke dilantik sebagai gubernur yang pertama. Petapakan Syarikat Borneo Utara British di Sabah. Pada mulanya, Sabah adalah terletak di bawah penguasaan Sultan Brunei. Charles Lee Moses menyewa Sabah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 selama 10 tahun. Moses menjualnya kepada J.W. Torrey dan T.B. Harris dan menjadikan Kilmarnock sebagai pusat kegiatan perdagangan mereka. Alfred dan Edward then membajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu pada tahun 1878. Baron Gustavus von Overbeck bekerja sama dengan Alfred dan Edward dan memajukan Sabah. Torrey menjual haknya kepada Baron Gustavus von Overbeck. Pada bulan Julai 1881, Alfred dan adiknya menubuhkan British North Borneo Provisional Association Ltd dan mendapat status piagam charter pada 1 November 1881. Pada tahun 1888, Borneo Utara menjadi negeri naungan British. Pihak SPUB berupaya memerintah Borneo Utara hingga tahun 1942. Cara-cara Syarikat Borneo Utara British meluaskan kuasa di Sabah. Menerima piagam diraja, melindungi dan mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. Pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber yang terdapat di Sabah.
membahagikan SAPA kepada beberapa residensi daerah dan kampung, menubuhkan jabatan kerajaan dalam pentadbiran. Syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh SPUB untuk menerima Piagam Diraja: menerima seorang penasihat British, memelihara adat resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan, memerintah Sabah dengan adil dan seksama, melantik pegawai tampil daripada pegawai yang diakui oleh British, tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Langkah yang boleh diambil untuk menerapkan campur tangan dan perluasan pengaruh asing di negara kita. Langkah yang boleh diambil untuk menerapkan campur tangan dan perluasan pengaruh asing di negara kita ialah melahirkan pemimpin yang bersikap bertanggungjawab. Ini kerana pemimpin yang bertanggungjawab dapat mentadbir dan memajukan negara kita supaya negara kita tidak dapat disewa oleh kuasa asing daripada pemimpin kita. Contohnya, Charles Lee Moses menyewa Sabah daripada Sultan Brunei pada tahun 1865 selama 10 tahun. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk campur tangan dan perluasan pengaruh asing di negara kita ialah melahirkan pemimpin yang berbijaksana dan berdikari supaya pemimpin kita boleh menyelesaikan masalah tanpa meminta bantuan daripada kuasa asing yang mengharapkan balasan. Selain itu, langkah yang boleh diambil untuk menerapkan campur tangan dan perluasan pengaruh asing di negara kita ialah pemimpin negara kita haruslah mengukuhkan ketenteraan negara untuk menjaga keamanan dan melindungi negara kita daripada diserang oleh kuasa asing. Influensnya, kekuatan ketenteraan negara dapat menentukan kemajuan dan keamanan negara kita. Di samping itu, langkah yang boleh diambil untuk menyediakan campur tangan dan perluasan pengaruh asing di negara kita ialah pemimpin haruslah menggalakkan rakyat untuk mengamalkan sikap bersatu padu untuk mengelakkan memberi peluang kepada kuasa asing untuk campur tangan di negara kita dan mengelakkan berlaku pergaduhan rakyat-rakyat di negara kita. Sekian, terima kasih.